Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam PDPR Matematik tahun 2. Tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah kenali unit mililiter dan liter. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 66 dan 67. Okay, cikgu nak terangkan dulu apa itu mililiter dan liter. Kita nak kenal. Baik, mililiter dan liter ini ialah unit yang kita gunakan dalam isi padu, dalam sukatan. Okey, dan unit dia ada dua lah, iaitu nama dia mililiter yang pertama dan yang kedua nama dia liter. Ejaan dia M-I-L-I-L-I-T-E-R, mililiter. Dan yang kedua L-I-T-E-R, liter. Okey, jadi mililiter ni dia punya simbol dia ialah M dengan L. L dia macam ni. Dan juga selalu kita guna mililiter ni untuk kita sukat isi padu yang kurang, ringan ataupun sedikit. Contohnya jus. Jus dalam kotak yang awak beli tu kan. Contoh air kotak tu. Itu sedikit kan. Dan yang kedua contohnya ubat. Ubat dalam botol ubat air tu sedikit. Susu. Susu dalam botol susu adik awak pun sedikit. Itu semua kita gunakan mililiter. Dan unit yang kedua nama dia liter. Okey, liter ni unit dia macam ni lah, huruf L. Dan juga liter ni kita gunakan untuk menyukat isi padu yang lebih berat dan banyak. Contohnya tong minyak. Tong minyak selalunya besar kan, jadi banyak isi padu dia, kita gunakan liter. Kolam mandi. Macam awak pernah mandi kolam dekat rumah awak tu, banyak kan kita guna air. Jadi itu pun kita guna liter. Baik, kita lihat dalam buku teks awak ni, muka surat 66 dan 67. Cikgu bacakan. Okey, ini murid ni kalau awak lihat dia tengah pegang satu kotak susu ya. Okey, dia cakap isi padu susu ini 1 liter. Okey, sebab dekat kotak tu ada tulis ni 1 liter ni, simbol ni tadi cikgu dah tunjukkan dekat awak Okey, cikgu besarkan sikit kalau tak nampak. Okey, ni dia 1 liter. Dan murid yang ni pula dia kata isi padu jus oren ini 350 mililiter. Okey, awak lihat jus oren ni botol dia kecil kan. Jadi isi padu dia 350 mililiter. Okey, lepas tu dia kata kat sini 350 mililiter ditulis sebagai 350 ml. Dengan unit dia sekali tadi, ml ni kat belakang. 1 liter kita tulis sebagai 1 L, 1 liter. Jadi simbol bagi mililiter ialah ml ni, yang ni tadi cikgu dah tunjuk kat awak. Dan juga yang kedua simbol bagi liter ialah ni, L macam ni. Okey. Okey, lepas tu dekat sini dia kata tulis 15 liter. Okey, kalau kita nak tulis 15 liter macam mana kita nak tulis? Kita tulis nombor 15 dulu, lepas tu liter. Liter ni L dia macam ni. Macam pusing simpul dekat atas ni, L dia. Okey. Baik. Lepas tu yang ni, contoh ni dia kata sebut isi padu cecair dalam ml atau liter. Okey, kalau awak lihat saiz botol ni pun berbeza. Botol lotion ni kecil, botol shampoo ni besar. Okey, jadi dia punya isi padu pun berbeza lah. Okey, cikgu besarkan. Kalau ditulis kat sini, awak lihat ni dia tulis 200 ml. Yang ni botol shampoo ni ditulis 1 liter. Jadi itulah kita nak sebut dia macam ni, 1 liter. Yang ni kita nak sebut 200 ml, mililiter. Okey, kita boleh sebut dia ml ataupun liter. Baik, contoh yang kedua. Ini bikar 100 ml. Setiap senggatan ialah 20 ml. Okey, senggatan. Kita dah belajar senggatan tu ialah garis yang kecil-kecil ni kan, yang kita dah belajar. Kita selalu jumpa perkataan senggatan ni. Masa kita belajar berat pun kita jumpa senggatan. Masa kita belajar masa pun kita jumpa perkataan senggatan. Jadi awak ingat senggatan tu ialah garisan yang kecil-kecil ni.
Okey, setiap senggatan 20 ml. Apa maksud dia dekat sini? Maksud dia ialah awak lihat nombor pertama. Senggatan saya selalu cakap kita kena lihat nombor yang pertama. Nombor pertama dekat dalam bika ni, ini ialah bika ya. Okey, nombor pertama dia 20. Lepas tu 40, 60, 80, 100. Dan bika ni ialah bika ml. Okey. Jadi maksudnya senggatan dia setiap ni bernilai 20. Kita lihat nombor yang pertama 20. Sebab apa? Sebab beza 20 bila kita tambah lagi 20 dapat 40. Jadi ni ialah 20 ml punya bika. Okey. Soalan yang B dia kata ini bika 250 ml. Okey. Dia kata ini bika 250 ml. Sebab apa? Sebab kita dah tengok isi padu dia yang penuh kat sini 250 ml. Jadi bika ni boleh muat 250 ml. Boleh masuk air 250 ml. Kita nak cari apa? Setiap senggatan. Senggatan tadi yang kecil. Cikgu kata nak tengok senggatan, tengok nombor yang mula-mula sekali. Yang dekat bawah kita kena tengok. Yang dekat bawah dia ialah 50. Jadi setiap senggatan dia kita ambil sebagai 50 ml. Dia bermula 50, kemudian dia tambah lagi 50 jadi 100. Tambah lagi 50 jadi 150. Tambah lagi 50 jadi 200. Tambah lagi 50 jadi 250 ml. Jadi setiap senggatan tadi kita nak tengok yang mana? Kita tengok yang pertama ni, 50 ml. Okey, soalan yang C. Ini silinder penyukat 100 ml. Okey, silinder penyukat ni 100 ml. Okey, saya tulis kat sini ni dia punya isi padu dia yang boleh muat 100 ml. Sebab dia tinggi, yang atas sekali dia boleh muat 100 ml. Dia nak cari setiap senggatan. Okey, setiap senggatan ialah 10 ml. Okey, ini dia setiap senggatan kita kena mula dari bawah lah. Daripada bawah ni 10. Lepas tu dia naik lagi, tambah lagi 10 jadi 20, tambah lagi 10 jadi 30, tambah lagi 10 jadi 40. Lepas 40, 50, naik 10, 60, 70, 80, 90 dan sampai yang penuh dia 100 ml. Jadi nak cari senggatan yang mana tadi? Yang bawah sekali, yang mula-mula sekali. Itu kita merujuk kepada setiap senggatan dia lah 10 ml. Okey, soalan yang D. Ini silinder penyukat 1 liter. Setiap senggatan berapa ml? Okey, ini dia kata 1 liter. Okey, kita nak tengok berapa ml. Okey, baik, cikgu nak tekankan kat sini. Apa kaitan antara ml dan liter? Ml dengan liter ni dia kawan tau. Okey, jadi dia ada kaitan lah. Okey, kita nak tahu kaitan dia, kita kena tengok bika ni dulu. Okey, kita silinder penyukat ni kita tengok. Okey, ini 100, 200, 300, lepas tu 400, 500, 600, 700, 800, 900, lepas 900, 1000. 1000 ml. Okey, 1000 ml ni. Okey, 1000 ml kita tulis dulu. 1000. Sekejap ya, cikgu padam sekejap. Okey, kita dah tahu dia ada 1000 ml. 1000 ml ni sama dengan 1 liter. Sebab dia kata silinder penyukat ni 1 liter. Jadi 1000 ml sama dengan 1 liter. Ini maksud dia kaitan. Maksudnya bila kita dah dapat air ni 1000 ml, dia juga kita boleh tulis sebagai 1 liter. Kalau kita tak nak tulis 1000 ml, kita boleh tulis dia sebagai 1 liter. Sebab air dia dah banyak. Dah 1000. Jadi bila dah banyak tadi kita kaitkan dengan liter. Sebab tu kita tukar kepada 1 liter. Tapi dia mesti sampai 1000 dulu lah. Sebab bila dia dah banyak baru dia boleh jadi liter. Jadi, okey, setiap senggatan pula kita nak cari. Setiap senggatan tadi, senggatan yang mana? Tengok yang bawah sekali cikgu dah ajar. Jadi senggatan dia ialah
100 mililiter. Okey. Baik, untuk kita lebih faham, kita lihat contoh. Contoh dalam buku teks awak, cuba jawab. Nyatakan unit isi padu yang sesuai, mililiter atau liter. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi, mililiter ni untuk apa? Untuk yang sedikit, yang kurang. Jadi, yang mana yang kurang? Cawan ni kurang kan sikit air dia. Jadi cawan ni kita tulis sebagai 150 mililiter. Kalau tong air ni pula banyak. Banyak tadi kita guna unit liter. Jadi ini ialah 10 liter. Kita tulis huruf L. Kalau boleh kita tak boleh tulis huruf L macam ni ni tak boleh. Kita kena guna L macam ni. Simbol dia. Macam ada simpul sikit dekat atas tu. Okey, nombor 2. Tulis simbol bagi unit isi padu di bawah. Simbol tadi yang ni lah, ml ataupun L. Okey, jadi 200 ml. Kita nak tulis macam mana? Kita tulis 200 ml. Okey, lepas tu 600 ml. Kita tulis 600 ml. Kita buat macam tu je. 4 liter, 4 L liter. 9 liter, 9 L liter. Jadi senang je kita tulis simbol sahaja. Okey, baik. Sekarang kita lihat latihan awak dalam buku aktiviti muka surat 132. Tulis hari Isnin, tarikh hari ni. Tajuk kenal unit mililiter dan liter. Okey, soalan yang pertama. Tulis semula isi padu dalam ml atau L. Mililiter atau liter. Jadi kita kena tulis balik lah. Macam mana kita nak tulis? Kita salin balik 380. Ni perkataan mililiter ni kita tukar kepada dia punya simbol tadi. ml. Okey, lepas tu 125 ml. 3 liter, 3L. 5 liter ni awak tulis sendiri, 5L. Okey, boleh. Baik, soalan yang kedua, tandakan betul bekas yang isi padunya dalam mililiter. Dia nak bekas yang isi padu mililiter. Okey, mililiter. Mililiter ni maksud dia bekas yang kita mestilah cari bekas yang kecil. Sebab mililiter tadi kita gunakan isi padu yang kurang ataupun yang sedikit. Okey. Jadi, yang mana yang betul? Kita pilih yang ni lah, yang kecil. Okey, sekejap cikgu dah terguna pen ni. Kita padam jap. Okey, jadi yang ni, lagi yang kecil yang ni, yang ni. Mililiter yang sedikit. Okey, yang botol besar ni dia selalunya gunakan liter. Jadi kita tak payah pilih lah. Okey, soalan yang ketiga. Padankan unit yang sesuai. Okey, ini ikut macam saya cakap tadi lah. Mililiter tadi untuk yang kecil. Botol yang kecil. Isi padu yang sedikit. Kalau liter ni untuk yang banyak. Liter untuk B. B banyak. Mililiter untuk S. S sedikit. Jadi kita padankan. Ni botol ni kecil kan? Jadi mililiter lah. Kalau ni besar, liter. Ni akuarium ni pun besar. Jadi kat mana liter? Cawan ni sedikit air dia. Jadi dekat mililiter. Okey, awak padankan Okey, baik. Ini latihan awak lah hari ni. Dan juga latihan yang kedua kita nak buat dalam live worksheet. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, ni dia. Pilih unit yang sesuai untuk menyukat isi padu cecair yang berada di dalam bekas. Okey, kita akan pilih kat sini. Ini baldi. Baldi besar kan, kita letak air banyak. Jadi kita pilih liter lah, banyak. Ini air kotak. Air kotak sedikit je air dia. Jadi mililiter. Kalau ini baldi juga bekas ni. Macam besen ni. Banyak boleh isi air. Jadi kita pilih liter. Okey, yang ni botol. Botol ni sedikit je. Kita pilih mililiter. Ini tong cat. Tong cat pun berat. Banyak cat dalam tu. Jadi kita pilih liter. Ini air tin. Air tin sedikit. Kita pilih mililiter. Okey, yang ni botol macam botol sabun ni. Ataupun botol minyak. Banyak. Kita pilih liter. Yang ni air dalam cawan cup ni. Cawan yang kecil ni kan. Yang biasa awak beli kat kedai ni. Ini mililiter sebab sedikit. Ni botol susu pun sedikit. Botol susu adik awak tu kan air dia sedikit. Jadi kita pilih mililiter. Okay, kita tekan finish.
Kita check. Okay, check my answer. Okay. Okay, jawapan kita semua betul 10/10. Okay, awak cuba jawab yang ni Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Awak cuba jawab soalan ni dan soalan yang tadi. Dan juga ingat balik tadi mililiter untuk yang isi padu sikit, liter untuk isi padu banyak. Okay, selamat menjawab soalan. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum.